Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, saudara muslimat, dalam ayat yang dibacakan oleh Imam tadi terdapat banyak pelajaran yang menyentuh dan terlintas di hati. Antaranya ialah Allah menyatakan di antara manusia ini ada yang hanya berusaha dan meminta untuk dunia saja. Wa min an-nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya. Di antara manusia, kata Allah, ada yang tujuan hidupnya, keinginannya, permintaannya, angan-angannya dan cita-citanya hanya setakat dunia. Dan kita semua tahu dunia ini tidak akan kekal. Bahkan dunia itu umurnya panjang, manusia itu umurnya pendek. Kemudian Allah memuji selepas itu dalam ayat selepas itu, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Dan di kalangan manusia ada yang lebih bijak, yang meminta pertamanya fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Ulama tafsir menyatakan hasanah di dunia ialah ilmu dan amal saleh. Itu hasanah di dunia. Pertama sekali ilmu, agama dan amal yang saleh. Yang kedua baru datang segala harta, segala anak, segala kekayaan, segala kemewahan, makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Kemudian mereka ini, kata Allah, mereka juga meminta wa fil akhirati hasanah. Bermakna Allah mengajar kita ada manusia yang fikirannya jauh ke hadapan, jauh menjangkau dunia ini yang sekejap dan berfikir tentang akhirat. Dia meminta hasanah, kebaikan di akhirat yang berupa surga, nikmat, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Al-Quran, bila Allah menceritakan nikmat dunia, Allah juga ceritakan nikmat syurga dan Allah bandingkan di antara kedua. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Bila Allah sebutkan nikmat-nikmat dunia, Allah sambung ayat itu dengan, katakanlah wahai Muhammad, maukah kamu wahai manusia aku tunjukkan, aku beritahu sesuatu yang lebih baik daripada semua benda tadi. Benda tadi itu ialah ayat yang sebelum itu, yaitu zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, keinginan untuk berkeluarga, beranak pinak, harta benda. Kemudian disebutkan wal-qanatir al-muqantarati min adh-dhahab wal-fiddah, duit emas perak, disebutkan kuda-kuda, disebutkan ladang-ladang, disebutkan tanaman-tanaman. Semuanya itu Allah kumpulkan dalam satu ayat. Selepas ayat tersebut, Allah nyatakan dalam surah Ali Imran, Allah nyatakan lepas itu ada yang lebih baik daripada semuanya itu. Lalu Nabi disuruh beritahu kita, apakah yang lebih baik daripada semua kenikmatan dunia ini? Disebutkan bahawa syurga dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan di akhirat nanti didatangkan orang-orang yang paling senang lenang di dunia tetapi tidak beriman, maka dicampakkan dalam neraka. Lalu ditanya selepas itu, pernah tak kamu senang di dunia dulu? Maka dia menjawab, tidak pernah. Karena terlalu sakit. Karena terlalu sakit neraka itu menyebabkan dia lupa nikmat yang pernah dia rasa di dunia. Manakala ahli syurga pula yang didatangkan ahli syurga yang paling susah di dunia, manusia yang paling dizalimi, ditindas dan susah di dunia. Dia didatangkan dalam syurga, dia masuk ke dalam syurga lalu ditanya, pernah tak kamu susah dahulu? Maka dia menjawab, tidak pernah. Kerana kesenangan syurga melupakan dia susah payah di dunia. Ini yang kita nak, supaya kita berfikir bukan hanya dunia dan piala dunia, tapi ialah akhirat. Supaya kita lebih berfikir untuk membina rumah di sana sebelum nak renovate rumah di dunia. Supaya kita fikir apa bekalan di sana sebelum kita bekalan di dunia. Ini keindahan Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran selalu bandingkan dunia dan akhirat.
khairul laka minal ula. Allah kata kepada Nabi, yang kemudian itu termasuk, yang kemudian termasuklah ujung hayat Nabi, termasuk juga akhirat, kata ulama tafsir, lebih baik daripada yang terdahulu, kata Allah. Maksudnya yang kemudian lebih baik daripada yang awal, akhirat lebih baik daripada dunia. Bal tu'thiruna al-hayata dunya. Allah sebut bahkan tetapi manusia itu amat cintakan dunia lebih daripada akhirat. Dan manusia itu lupa bahawa di akhirat nanti dia akan hanya membawa bekalan amalan. 3 perkara mengikut kita sampai ke kubur. Hadis Nabi sebut yatba'ul mayyita thalatha, 3 perkara ikut satu mayat. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalannya. Sampai di kubur, fa yarji'u asnan, 2 benda balik. Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya balik selepas dikebumikan, hartanya pun balik selepas dikebumikan. Wa yabqa wahid, 1 benda kekal, iaitu amalannya. Jadi bulan Ramadan bulan untuk mengejar amalan, bukan mengejar makanan. Duk kira nak makan apa, makanlah apa yang ada. Kalau ada, adalah. Kalau banyak, banyaklah. Kalau sedap, makanlah. Tak sedap, faham-faham je lah. Kita nak kejar akhirat, maka disediakan bulan Ramadan untuk kita. Untuk isi surat tazkirah ini, itu mukadimah itu, itu habis masa sikit orang tak suka tazkirah ni. Saya itu saya punya satu tazkirah kat sebuah syarikat. Saya mula tazkirah saya dengan saya menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tazkirah ni orang tak suka. Itu ayat tahu saya. Tiba-tiba ada orang depan saya ni, dia kata, kami suka ustaz, kami suka. Kita tengah itu. Ya. Siapa yang suka tazkirah? Hati dia, jiwa dia nak senang lenang tak dengar nasihat ni, tapi akal dia kata tazkirah ni penting. Hati, jiwa, nafsu orang biasa kan, larak semua, kipas yang besar tu, dua kipas yang tak cukup ni. Jadi tazkirah ni berat, tetapi akal mengatakan mesti ada sesuatu yang baik dalam tazkirah tersebut. Sebab kita orang Islam, kita orang yang iman, kita suka orang sebut tentang kebaikan. Akal kita, iman kita mengajar kita, setiap kali orang ingatkan kita tentang akhirat, orang itu sahabat kita. Walaupun hati kita mungkin tak larat, badan kita lenguh, kemudian Allah takdirkan kita pada sakit, kita faham dan sebagainya. InsyaAllah masa Nabi sekejap Imam boleh bagi warning. Tiba-tiba stop, saya boleh stop insyaAllah. Saya nak kongsi satu surah yang semua orang tahu. Kita nak lihat keindahan surah-surah dalam Al-Quran. Kita baca, kita hafal, kita mungkin berulang banyak kali, tapi kadang kita tak renungkan. Iaitu surah Al-Ma'un. Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Allah tanya kepada Nabi dan umat Islam, apa pandangan kamu? Tidakkah kamu melihat? Apa pandangan kamu? Ara'aita. Bila ada ara'aita dalam Al-Quran, ara'aita ataupun ara'aitum, dia menunjukkan kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya untuk berfikir, apa pandangan kamu dengan orang yang yukadzibu bid-din, orang yang tidak percaya adanya hari akhirat dan pembalasan. Ad-din dalam bahasa membawa banyak maksud, antaranya ialah hari pembalasan ataupun pembalasan. Sebab itu kita baca dalam Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Yaumiddin hari agama, hari pembalasan. Tidakkah kamu pelik melihat orang yang tidak percayakan balasan akhirat? Surah ini semua cerita kesalahan. Surah Al-Ma'un cerita dia salah pertama, salah kedua, salah ketiga, salah keempat, salah kelima. Kemudian surah lepas itu cerita semua benda baik. Al-Kawthar, Shalli Rabbika wanhar. Cerita sekarang Quran ni kita kena faham mudah macam ni. Dalam Quran dia cerita sifat yang baik untuk dicontohi, dia cerita pula sifat yang buruk untuk dijauhi. Kerana manusia perlu diajar begitu. Diajar ini boleh dan ini tak boleh.
Maka surah Al-Ma'un ajar kita antara kesalahan yang berat dilakukan oleh orang-orang di zaman Nabi dan zaman selepas itu sehingga kiamat, dia tidak percaya dan tidak yakin kepada balasan akhirat, syurga, neraka, dosa dan pahala. Dia kira dunia, apa yang aku boleh dapat di dunia, dosa, pahala, akhirat, semua itu bagi kat tok ibadat, bagi kat orang dakwah, bagi kat dulu orang panggil orang dakwah dulu kan, tudung apa nama tudung dakwah dulu. Saya ingat masa kecil-kecil orang sebut tudung dakwah sebab ada macam kelekeh orang kata tudung. Sekarang ni alhamdulillah tudung tempat sampai beratur kat kedai tu pun nak beli tudung cerita. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Kemudian Tuhan sebutkan kesalahan yang kedua, yad'ul yatim. Dia menghalang hak anak yatim. Kesalahan ini tak mesti berkaitan, tapi Tuhan sebut 1, 2, 3, 4 supaya kita sedar berat dan dosa. Menghalang hak anak yatim, menghalang sebarang hak sampai kepada anak-anak yatim. Dan anak yatim itu Tuhan sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis. Dan Nabi puji orang yang menjaga urusan anak yatim. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain. Dia bertunjuk 2 jari. Aku dan orang yang menjaga anak yatim seperti ini. Maksudnya duduk dekat-dekat di syurga. Maksudnya duduk dalam syurga lah, bukan duduk sebelah Nabi macam dekat gitu, tapi dalam syurga begini. Nabi kata, aku dan orang yang menjaga anak yatim masuk syurga. Tetapi ada orang dia tak boleh jaga, bahkan dizalimi, dianiaya kepada anak-anak yatim. Kerana dosa yang berat. Fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala, dan dia tidak menyuruh dan tidak suka, tidak gemar dan menghalang ta'amil miskin, memberi makan orang miskin. Tuhan sebut dalam Quran sifat yang sebegini, sifat yang tak betul, sifat buruk. Sepatut sifat yang baik adalah di sebaliknya, iaitu menjaga kebajikan orang miskin. Disebut ta'am. Ta'am ni apa? Makanan. Sebab makanan yang pertama dalam hidup. Bagi makan baru tak boleh jalan. Tak ada makan, susah hati, tak boleh fikir, tak produktif. Nampak macam mana dia miskin? Mungkin kemiskinan itu tak kekal lama, mungkin kekal lama, mungkin kita boleh keluarkan dia dari kemiskinan. Tapi orang beriman disebut di sini, dia tidak akan menghalang bantuan kepada orang miskin, terutama makanan. Quran beritahu clear. Tak payah kita nak cakap buat ayat sendiri, ayat Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kesalahan. Kemudian kesalahan seterusnya, fawailul lil musallin. Celakalah, ada orang tafsir kata wail bermaksud jurang, lembah di neraka. Ada yang mengatakan wail adalah kecelakaan. Kepada siapa? Al-musallin, orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, iaitu orang yang sahun. Sahun ni apa dia? Kalau sahid tak ulang bermula sahid. Ini sahun. Sahun ni ialah ulama tafsir huraikan, dia sama ada meninggalkan terus solat ataupun dia melewat-lewatkan dan mengabaikan solat sampai dia terlepas beberapa waktu. Bermakna Tuhan cerita di antara kesalahan yang berat ialah mengabaikan perintah solat. Dan solat ini ada waktunya. Walaupun ulama kata kita boleh solat di awal, di tengah dan di ujung, tapi kelebihannya tak sama. Sebagai ibu ayah, kita disuruh jaga anak solat, itu yang pertama, pada waktunya, dengan syarat dan rukunnya. Dalam Quran Allah memberikan peringatan tentang solat. Di antara dalam Al-Quran Allah sebut wa aqimus salata li dzikri. Tujuan solat ialah untuk mengingati Allah, khusyuk, ingat, tahu apa kita buat, sedar apa kita lakukan, mengikuti bacaan imam, mengikuti imam sampai habis. Ini maksud mengingati Allah SWT. Dalam Quran juga disuruh kita solat
dan jangan meninggalkannya tanpa sebab. Dan diberi amaran kepada orang yang mengabaikan solat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahwat. Allah beri amaran orang yang mengabaikan solat langsung, lalu hidup dia hanya dalam keadaan memenuhi kehendak binatang, makan dan minum dan berkeluarga. Kemudian sahur itu maksudnya apa? Tak berapa nak kisah solat, tidak utama, tidak nombor satu. Kadang-kadang terlepas, tak kisah, tak rasa bersalah. Kadang-kadang buat, kadang-kadang terpaksa, kadang-kadang kerana sebab-sebab lain, bukan sebab Allah SWT. Maka orang begini diberikan kecelakaan dan siksa di neraka. Na'udzubillah. Kemudian ditambah lagi dosa lepas itu, Allah sebut lagi surah ke surah ni dia indah, walaupun disebut tak boleh ataupun salah untuk mendidik jiwa kita jangan buat benda. Apa kesalahan seterusnya? Allazina yura'un, mereka riak dalam solat. Dahlah solat itu susah nak buat, bila dia buat dia riak. Orang munafik di zaman Nabi sifat dia begitu. Quran dedahkanlah, Quran ada surah Al-Munafiqun ataupun Al-Munafiqin. Surah ini dalam Quran satu surah khas untuk mendedahkan sikap mereka. Dan dalam ayat-ayat lain juga mereka didedahkan sifat orang munafik. Mereka riak, semata-mata riak, tunjuk, bukan kerana Allah langsung. La yadhkuruna Allah illa qalila. Ayat yang sebut mereka tidak ingat Allah melainkan sikit. Bila mereka nak sembahyang, Allah sebut wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Bila bangun solat dia bangun malas, rasa berat. Sembahyang pula riak, maka tidak ada apa-apa balasan di akhirat untuk mereka. Yura'un ialah menunjukkan sesuatu, menayangkan. Bila sendirian tidak solat di depan orang solat, sendiriannya tidak menjaga waktu di depan orang jaga. Na'udzubillah sifat seperti ini. Allah ingat kita daripada awal tadi. Apa pandangan kamu wahai manusia? Orang yang buat begini. Tuhan aturkan supaya kita rasa benci sifat ni. Kita rasa orang begini tak akan berjaya, orang begini tak akan berjaya. Kita jawab macam tu. Orang begini orang yang tak akan berjaya dunia dan akhirat. Wa yamna'un al-ma'un. Dan Allah ulang lagi, sifatnya ialah menghalang sebarang kebaikan sampai kepada orang lain. Wa yamna'un al-ma'un. Ulama tafsir membeza pendapat apa maksud al-ma'un. Al-ma'un sebagai besar mengatakan semua benda baik yang boleh orang terima dan gunakan. Semua benda baik. Jadi sifat seorang mukmin dalam ayat tersebut Allah cerita sifat munafik. Al-ma'un ni ialah sifat munafik yang Allah turunkan khas untuk sentuh jiwa kita. Aku tak mau buat perangai begini. Ini bukan perangai orang beriman. Perangai yang datang daripada atas. Dia tak percaya akhirat, tak peduli dosa dan pahala, tak peduli kepada anak yatim, menghalang hak mereka, tidak bersungguh-sungguh dan menghalang orang miskin menerima makanan. Dan dalam solat dia tidak tunaikan dengan sebaiknya, dan dia lalai dan meninggalkan. Dan kalau dia buat juga dia riak, tidak ikhlas. Dan akhirnya Tuhan simpulkan dia amat-amat menghalang kebaikan sampai kepada orang. Surah ni surah yang untuk mendidik jiwa kita. Sebab tu saya beritahu indahnya Al-Quran. Bila kita baca dan faham, kita rasa ayat itu kena pada kita, bukan kena pada dia. Kita baca Al-Quran semua kena ke orang. Oh ni ayat ni kena orang kat kawan pun. Dekat dia tak kena ni. Tuhan sebut Al-Quran kan, alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah sampai masanya lagi untuk orang beriman itu tunduk dan patuh kepada Allah, mengingati Allah. Kita rasa kita kan, bila Allah suruh kita rasa kita terpanggil. Bila Allah sebut perangai yang tidak betul, kita rasa kita yang bersalah. Itu cara nak menghayati keindahan Al-Quran Al-Karim. Kalau Allah tuan-tuan kita baca surah Al-Quran Al-Karim yang pendek-pendek dan kita hayati maksud, kita fikirkan sama-sama. Dan surah Al-Quran indah. Keindahannya itu kadang-kadang perlu dilihat lama, direnungkan, dipelajari,
dibaca, dibincangkan dan ditanya, baru dapat kenapa Tuhan sebut begini, kenapa Tuhan pasang-pasangkan nama dia. Contohnya kejap wal ghafurul wadud, kejap wal ghafurur rahim, kejap Sami'un Alim. Gabungkan nama-nama. Kenapa? Kerana ada sebab. Dan setiap perkara dalam Al-Quran semuanya uhkimat ayatuh, disusun rapi ibarat binaan yang kukuh. Tak ada ruang, tak ada silap, tak ada wasat, na'udzubillah, tak ada sengit, tak ada cacat celah. Pada datang Allah SWT. Itu je mesej saya sampai pada malam ini. Kalau tuan-tuan hayati surah Al-Ma'un ini yang menceritakan semua perkara negatif, Tuhan tanya kita, apa pandangan kamu? Kita kata, apa ni, what do you think? What do you think? Asal dia sebut Allah jahat kan, Tuhan sebut satu, oi teruk. Yang kedua, teruk sungguh dia ni. Yang ketiga, ya Allah Rabbi. Yang keempat, dia ni memang manusia yang teruk. Tuhan sebut satu persatu untuk mewujudkan nampak depan kita insan yang perangai sebegitu di zaman Nabi dan sampai akhir zaman wujud dalam masyarakat. Kita, tanggungjawab kita pertama menjauhkan diri daripada sifat-sifat seperti ini. Sebab tu Quran dia tidak ada cover-cover lain. Quran cerita terang-terang soal wanita, soal rumah tangga, terang-terang direct cerita supaya manusia faham. Contoh yang baik diberikan untuk diikut, contoh buruk yang diberikan untuk dijauhi. Cerita malaikat pun ada, cerita syaitan pun ada. Allah mulakan dengan Al-Fatihah, mengenal Allah, dan Allah akhiri dengan An-Nas, mengenal musuh, iaitu syaitan. Semoga Allah yang sampaikan dalam masa yang ada ini memberikan kita keinginan. Besarlah harapan saya keinginan ini membaca balik surah-surah yang kita pernah hafal, mendalami balik maksudnya dan mengenalkannya pada diri kita. Ini kena berlaku kat mana? Ini aku nak jauhi ke? Aku nak ikut ke? Sebab itu Quran ini kitab panduan. Cukup tepat ayat itu. Kitab panduan. Tak ada panduan ini dalam hidup kita. Kita tak kenal baik dan buruk. Kita tak kenal musuh dan kawan. Kita tak kenal Tuhan. Bahkan kita tak ingat akhirat. Wallahu a'lam sampai itu. Kita akhiri kita sudah kafar dan surah Al-Asr. Subhanallah. Assalamualaikum.